Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rizam bin Manari, Guru Cemerlang Sejarah. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan membincangkan teknik menjawab sejarah SPM. Kertas peperiksaan sejarah SPM dibahagikan kepada 3 kertas, iaitu kertas 1, kod kertas 1249-1, mengandungi 40 soalan objektif dan diperuntukkan masa 1 jam. Kertas 2, kod kertas 1249-2, mengandungi 2 bahagian, iaitu di bahagian A, 4 soalan struktur dan wajib jawab semua. Manakala bahagian esei terdapat 7 soalan dan perlu menjawab 3 soalan sahaja daripada bahagian tersebut. Masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. 15 minit untuk menjawab 1 soalan struktur. 30 minit untuk menjawab 1 soalan esei. Maka kesemua soalan ialah 2 jam 30 minit. Soalan struktur perlu dijawab dalam kertas soalan yang sama. Manakala soalan esei dalam buku jawapan yang diedarkan oleh pengawas peperiksaan. Kertas 3, kod kertas 1249-3. Masa yang diperuntukkan ialah 3 jam. Tema umum akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan. Murid-murid boleh merujuk bahan yang dibawa pada hari peperiksaan. Murid-murid sekalian, wajaran kertas peperiksaan SPM adalah seperti berikut. Kertas 1 ialah 30% wajaran. Kertas 2 ialah 50% wajaran. Dan kertas 3 ialah 20% wajaran. Keseluruhan kertas peperiksaan akan dikira dari kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Jumlah keseluruhan ialah 100%. Sukatan pelajaran dari tingkatan 4 ialah dari tema berikut. Tema 7, Tamadun Awal Manusia, yang mengandungi 3 bab. Bab 1, Kemunculan Tamadun Awal Manusia. Bab 2, Peningkatan Tamadun. Bab 3, Tamadun Awal Asia Tenggara. Seterusnya, tema 8 ialah Tamadun Islam dan perkembangannya. Terdapat 5 bab dari tema 8 yang bermula dari bab 4, Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Mekah. Bab 5, Kerajaan Islam di Madinah. Bab 6, Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya. Bab 7, Islam di Asia Tenggara. Dan terakhir, bab 8, Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Seterusnya, tema 9 ialah perkembangan di Eropah dan kesannya terhadap ekonomi negara. Terdapat 2 bab dari tema 9, iaitu bab 9, Perkembangan di Eropah, dan bab 10, Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Sukatan pelajaran tingkatan 5 bermula dengan tema 10, tema 11 dan tema 12. Tema 10 iaitu kemunculan dan perkembangan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Terdapat 2 bab dari tema ini. Bab 1, Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Bab 2, Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Tema 11 ialah pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat. Terdapat 6 bab dari tema ini. Bab 3, Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa. Bab 4, Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Bab 5, Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka.
Bab 6. Pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Bab 7. Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Dan bab 8. Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Tema 12 ialah Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa. Bab ini ialah bab terakhir tingkatan 5 dan hanya satu bab sahaja dalam tema ini. Bab 9. Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan memfokuskan teknik menjawab kertas 2. Untuk makluman murid-murid, kertas 2 dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A, terdapat 4 soalan struktur dan murid-murid wajib menjawab kesemua soalan tersebut. Murid-murid perlu menulis jawapan di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Soalan 1 dan soalan 2 kebiasaannya dari tingkatan 4, manakala soalan 3 dan soalan 4 dari tingkatan 5. Pecahan soalan biasanya mengikut aras. Soalan pecahan A dan B dari buku teks yang melibatkan fakta dari aras mengingat dan memahami. Manakala soalan di pecahan terakhir adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT, yang memerlukan murid-murid mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Berikut ialah contoh soalan. Soalan 1 berdasarkan peta yang diberikan. Soalan A, namakan kerajaan yang bertanda X dan Y. Murid-murid perlu merujuk peta yang diberikan. Tajuk perbincangan ialah dari bab 3, iaitu Tamadun Awal Asia Tenggara. Subtopik perbincangan ialah kerajaan agraria. Jawapan ini merujuk di halaman 76, buku teks tingkatan 4. Murid-murid perlu menulis jawapan di bahagian kertas soalan yang disediakan, iaitu X merujuk kepada kerajaan Funan dan Y merujuk kepada kerajaan Angkor. Peringatan untuk murid-murid. Hanya satu jawapan perlu dikemukakan untuk setiap pecahan, soalan X dan Y. Seterusnya untuk soalan pecahan B. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan tersebut? Berikan penjelasan anda. Soalan ini memerlukan murid-murid mengenal pasti faktor kemajuan ekonomi kerajaan agraria dari segi fakta dan berikan penjelasan anda merujuk kepada huraian kepada fakta yang diberikan oleh murid-murid dalam penulisan. Jawapan pecahan soalan B ini merujuk kepada buku teks tingkatan 4, iaitu dari halaman 76 dan halaman 77. Berikut ialah contoh jawapan calon. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan tersebut ialah pembinaan sistem pengairan yang baik bersumber dari Sungai Mekong dan Tasik Tony Sap yang menjadi punca air. Selain itu, sistem pengairan yang baik kerana raja sendiri terlibat dalam pembinaannya. Contohnya, pada zaman pemerintahan Raja Indervarman I. Seterusnya, kedudukan kerajaan Angkor berhampiran dengan Tasik Tony Sap dan Sungai Mekong. Manakala tanah sekitarnya amat subur dan mempunyai iklim panas lembap sepanjang tahun. Keadaan iklim sedemikian amat sesuai untuk pertanian, khususnya penanaman padi. Seterusnya, soalan pecahan C adalah soalan yang terakhir yang merujuk kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Soalan C adalah seperti berikut. Mengapakah kemajuan ekonomi penting kepada sesebuah negara? Berikan pendapat anda. Arahan soalan adalah mengapa. Soalan ini memerlukan murid-murid menganalisis kepentingan kemajuan ekonomi dan menghuraikan dalam bentuk faedah kepada rakyat. Jawapan murid-murid perlulah merujuk kepada kepentingan ekonomi kepada negara kita. Jawapan memerlukan fakta, huraian dan contoh. Berikut ialah contoh jawapan calon.
Kemajuan ekonomi penting kepada sesebuah negara kerana membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dalam sektor awam dan swasta. Pelbagai sektor pekerjaan seperti perniagaan dan perkilangan. Selain itu, kemajuan ekonomi membolehkan kerajaan memajukan bidang sukan seperti membina stadium bola, sepak dan digunakan untuk pengajuran sukan sukma dan sukan si. Seterusnya, kerajaan membina kemudahan awam seperti hospital dan sekolah untuk faedah rakyat. Kesimpulannya, kemajuan ekonomi penting untuk menjadi sebuah negara maju seperti Jepun dan dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Bahagian B mempunyai 7 soalan pilihan. Murid-murid perlu memilih 3 soalan untuk dijawab dalam buku jawapan yang diberikan oleh pengawas peperiksaan. Berikut ialah contoh soalan bahagian B, iaitu maklumat berikut berkaitan Melayu Union 1946. Melayu Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 di King House, Karkosa, Serinegara selepas Perang Dunia Kedua merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri Selat tanpa Singapura untuk menjadi pengganti British Malaya. A. Jelaskan faktor British memperkenalkan Melayu Union 1946. B. Mengapakah perpaduan dalam kalangan orang Melayu berjaya menghalang pelaksanaan Melayu Union? C. Kesan penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union telah berjaya mengekalkan warisan negara bangsa. Buktikan. Langkah pertama, murid-murid perlu mengkaji kehendak soalan iaitu maklumat berikut berkaitan Melayu Union 1946. Murid-murid perlu menggaris kata kunci Malayan Union untuk mengenal pasti tajuk penulisan yang akan dijawab. Langkah kedua, murid-murid mengenal pasti kehendak soalan iaitu jelaskan di manakah murid-murid perlu menjawab berdasarkan fakta dan huraian. Langkah ketiga, murid-murid perlu membaca soalan iaitu A. Jelaskan faktor British memperkenalkan Melayu Union 1946. Murid-murid perlu mencari kata kunci iaitu faktor dan menggarisnya. Faktor merujuk kepada sebab Melayu Union diperkenalkan. Murid-murid digalakkan merangka jawapan di kertas kosong ataupun di bahagian soalan. Murid-murid boleh meminta sehelai kertas dari pengawas peperiksaan untuk merangka jawapan, dan rangka jawapan tidak perlu disertakan dalam buku jawapan murid-murid yang hanya digunakan sebagai langkah perancangan sahaja. Jawapan pecahan A adalah dari buku teks iaitu jawapan fakta merujuk di halaman 95 dan halaman 96. Rangka jawapan hendaklah ditulis ringkas iaitu dalam bentuk peta pemikiran. Penulisan rangka jawapan seperti berikut. Pertama, membentuk kerajaan. Kedua, membentuk bangsa Melayu Union. Ketiga, menjimatkan kos pentadbiran. Keempat, pentadbiran licin. Dan kelima, mengawal kuasa politik orang Melayu. Jawapan tersebut masih lagi dalam bentuk fakta dan perlu dikembangkan dalam bentuk huraian iaitu fakta pertama, merujuk kepada menjimatkan kos pentadbiran dan diikuti oleh huraian yang berikut. Tanah Melayu terbahagi kepada 3 unit pentadbiran iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kepelbagaian ini telah menelan kos yang besar dan menyebabkan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang. Berikut ialah jawapan calon. Faktor British memperkenalkan Melayu Union 1946 ialah sebagai persediaan kepada tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri. British juga menginginkan pentadbiran yang licin dan menyebabkan kos pentadbiran. Sebelum Perang Dunia Kedua, tanah Melayu terbahagi kepada 3 unit pentadbiran berbeza iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kepelbagaian menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang. British berhasrat membentuk sebuah bangsa Melayu Union supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan tangan setia kepada Melayu Union. British dapat menjamin penguasaan berterusan sumber ekonomi tanah Melayu selain mengurangkan kuasa politik orang Melayu. Seterusnya untuk soalan B. Mengapakah perpaduan dalam kalangan orang Melayu berjaya menghalang pelaksanaan Melayu Union? Soalan ini memerlukan murid-murid mengenal pasti arahan soalan iaitu mengapakah yang merujuk kepada sebab orang Melayu berjaya menghalang pelaksanaan Melayu Union.
Ini merujuk kepada subtajuk tindakan orang Melayu menentang Melayu Union. Jawapan murid-murid memerlukan fakta dan huraian. Jawapan dari halaman 100 hingga halaman 103. Murid-murid perlu merangka jawapan yang hendak ditulis, sama seperti soalan A di atas sebentar tadi. Jawapan calon adalah seperti berikut. Perpaduan dalam kalangan orang Melayu berjaya menghalang pelaksanaan Melayu Union, iaitu menyuarakan bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis dan Watan Malaya. Selain itu, persatuan-persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Melayu Union. Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Seterusnya, orang Melayu mengadakan demonstrasi secara aman semasa Sir Harold MacMahon mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Ini berlaku di Kota Baru, Kelantan dan di Alor-Setar, Kedah. Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli Parlimen British, iaitu L.D. Gamans dan David Fitzwilliam. Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar bagi menyatakan bantahan mereka kepada ahli Parlimen British. Dato' On Jaafar menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malay Organisation sebagai benteng menentang Malayan Union. Seterusnya, mengadakan Kongres Melayu di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kongres ini dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh semenanjung tanah Melayu. Kongres ini bersetuju menubuhkan United Malay National Organisation atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Melayu Union. Kongres Melayu kedua diadakan untuk membantah pengisytiharan Malayan Union. Pecahan soalan C adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi hebat yang memerlukan murid-murid berfikir. Soalan seperti berikut. C. Kesan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union telah berjaya mengekalkan warisan negara bangsa. Buktikan. Murid-murid perlu memberikan bukti kesan dari penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Apakah warisan negara bangsa yang dikekalkan? Murid-murid perlu membuat analisis soalan. Jawapan murid-murid memerlukan fakta, huraian dan contoh. Sama seperti di jawapan A dan B, murid-murid digalakkan untuk merangka jawapan terlebih dahulu. Berikut ialah contoh jawapan calon. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union telah berjaya mengekalkan warisan negara bangsa, iaitu dengan pengkongsian kuasa antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruh Jaya Tinggi pada peringkat pusat. Peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri. Sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri membentuk senarai persekutuan, senarai negeri. Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri dan konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Pesuruh Jaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pengenalan semula rakyat raja Melayu meneruskan dasar perlindungan British terhadap kedudukan orang Melayu. Status quo negeri-negeri Melayu yang dilindungi, agama Islam dan adat istiadat Melayu sebagai teras ketuhanan bangsa Melayu. Kesimpulannya, Malayan Union telah menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu sesi tanya menjawab kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu murid-murid untuk menduduki peperiksaan. Selamat mengulang kaji. Sekian. Terima kasih.